Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan Zimahdon, Gali Spirit, Siti Aisyah Abdullah, Safia Sapian, Muhammad Badrul Syam, Hashimah Uthman, Gali Spirit, Nazifa Abdullah, Karimah binti Abu Bakar, Farida Hamdan, Kati Khairuddin, Hamidah Abu Bakar, Jamaliyah Manab, Zuraida Siddiq, Rosnani Kia, Safia Sapian, Aminah Hitam, Elvira, Anas Sukaimi, Anita Maizan, Aisyah Uthman, Murzana, Yaya Lia, Laila Omar, Zainur Rafa, Nurul Hidayat, Fatimah S, Razali Muhammad Nordin, kemudian Nordin Cik Din, Zeti Abdullah, Mazna Ahmad, Ramla Sulong, Ninda Anis, Bunga Lawang, Sofi Adam, dan juga Ummi Akasha, Kasih Masya, Saadiyah Hasan, Neni Ros, Kamaria Harun Dikmah, Fozibah, Norimah, Amin Chu Yahaya, Roziah, kemudian Jamaliyah Manab, Bunga Lawang, Nasirun Ori, Rohana Muhammad Noh, Virta Delima, dan juga Laila Khalid. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Kita berjumpa pada siri yang ke-130 daripada program Hamba Ilahi, di mana kita akan membaca dan menghayati daripada kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Moga-moga apa jua riwayat yang kita telah baca dan bakal baca, kita akan dapat bawa dalam kehidupan seharian kita. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'ai ila al-huda wad dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Saya harap suara saya pada petang ini adalah jelas. So far tak ada yang mengatakan tak jelas ataupun sangkut-sangkut daripada komen-komen yang saya lihat. Namun saya tanya terlebih dahulu, adakah suara saya jelas? Kalaulah jelas, mohon untuk komen jelas daripada mana. Sebab so far saya tengok ramai yang tak mengatakan apa-apa. Lalu saya harap suara saya adalah jelas. Sofi Adam kata jelas, Razali Muhammad Nordin kata jelas, dan juga typing jelas. Zainur Rafa, Rawang pun jelas, Roslina jelas, dan juga Galik Spirit jelas, Kati Khairuddin jelas. Alhamdulillah. Terima kasih di atas maklum balas yang diberikan. Saya harap suara saya adalah jelas. Namun kalaulah ada sedikit sangkut ataupun tak jelas, moga Allah permudahkan untuk sahabat-sahabat semua. Terima kasih kerana bersama pada petang ini. Dan petang ini kita nak sambung tajuk yang Imam Nawawi bawakan, iaitu zikir pada waktu pagi dan petang. Seperti mana yang kita telah baca bermula daripada awal bab pada tajuk zikir pagi dan petang, Imam Nawawi telah terangkan pada muka surat 165 dalam perbincangan dan dalam perbahasan berkenaan tentang zikir dan doa. Tajuk yang paling panjang adalah zikir pagi dan petang. Imam Nawawi tak bawa semua riwayat. Namun setakat yang kita telah baca, kita telah tiba pada muka surat 176, muka surat 176, riwayat yang ke-224.
kita harap kita dapat habiskan segera. Tinggal lagi beberapa doa sahaja, 5 muka surat. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen. Kita nak sambung daripada muka surat 176 daripada riwayat yang ke-224. Terima kasih Zuraidah Siddiq, Laila Omar dan juga sahabat-sahabat lain yang telah bantu share muka surat berapa. Saya pasti kebanyakan sahabat-sahabat telah ada kitab ini, namun kalaulah ada yang kali pertama join dan ingin untuk membuat pembelian kitab, boleh sahaja tekan pada link yang telah dipinkan di ruang komen. Lalu muka surat 176, riwayat yang ke-224. Boleh kita mula? Sambil itu jangan lupa kepada yang baru join ataupun yang belum share untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebar luas. Maka ini adalah zikir yang ke-21 tak silap daripada bab zikir pagi dan petang. Riwayat yang ke-224. Kita cuba untuk fokus kepada doa dan terjemahan. Kerana kita harap, kita dah lama dah dalam bab ini dan kita harap kita dapat berpindah kepada bab yang lain. Maka pada riwayat yang ke-224 daripada muka surat 176, kata Imam Nawawi, warawaina, dan kami telah riwayatkan fi kitab Ibn Sunni, dalam kitab Ibn Sunni. Apakah nama kitab Ibn Sunni? Di awal kitab Al-Adhkar kita telah baca berkali-kali. Itulah kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Yang mana terjemahannya adalah amalan pada waktu pagi dan petang. Macam ada benda, minta maaf, ada semut. Okey, minta maaf. Okey, saya tak pasti kenapa semut suka saya. Mungkin saya manis kot. Tak, lalu memang hari tu semut api, lalu ada semut. Lalu apa cerita pasal semut dalam Al-Quran pun ada suratun Namal, surah semut. Antara kisah yang banyak kita boleh ambil penghayatan dan pengajaran bila kita membaca daripada bagaimana seekor semut memberi nasihat dan peringatan kepada semut-semut yang lain dalam kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kisah yang banyak sangat pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah semut dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka disebutkan di sini pada riwayat 224 dalam kitab Ibn Sunni, iaitu kitab beliau yang bernama Amalul Yaumi wal Lailah, amalan pada waktu pagi dan malam, dengan sanad yang sahih daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abi Abza. Abza, Hamzah, Ba, Zai dengan alif maksurah, alif berbentuk ya. Daripada Abdullah bin Abi Abza radhiyallahu taala anhum, yang mana kata Abdullah bin Abi Abza, pada waktu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa berikut. Apakah doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca? Maka ini doa dia. Jom kita baca sama-sama. Lalu ini adalah doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada waktu pagi. Asbahna, sama-sama sahabat ikut. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Lagi sekali kita baca asbahna. Kalaulah petang, kalaulah kita nak baca untuk petang pun tidak menjadi masalah, kita tukarkan kepada amsayna. Tapi dalam riwayat ini disebut Nabi SAW membaca ini pada waktu pagi. Yang disebutkan di sini dalam riwayat ini, Nabi SAW membaca pada waktu pagi. Lalu kalaulah pada waktu petang, dia akan berubah kepada amsayna. Tapi doa ini dibaca pada waktu pagi. Lalu amsayna, ataupun kalau dalam riwayat untuk waktu pagi, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifam
muslima wa ma ana minal musyrikin. Apakah terjemahannya? Lalu terjemahannya, kalau asbahna, kami menempuh waktu pagi ataupun kami berpagi. Kalaulah kita nak baca pada waktu petang, amsayna, kami menempuh waktu petang. Namun dalam riwayat ini disebut Nabi SAW membacanya pada waktu pagi. Lalu apa sabda Nabi SAW? Asbahna, kami menempuh waktu pagi. Dalam keadaan apa? Ala fitratil Islam, pada fitrah agama Islam, iaitu fitrah yang baik. Fitrah maksudnya sifat semula jadi baik yang lahir bersama dengan setiap manusia. Lalu kita minta agar sifat semula jadi kita kekal atas Islam, kekal atas kebaikan, menginginkan kebaikan untuk kita, menginginkan kebaikan untuk keluarga, menginginkan kebaikan untuk manusia, menginginkan kebaikan untuk agama. Tak ada hasad, tak ada dengki. Itu fitrah. Sebab itu kita tengok kanak-kanak, ketika mana fitrahnya masih terjaga, ketika mana fitrahnya tak dirosakkan oleh kawan-kawan, teman, ataupun didikan salah ibu bapa ataupun suasana, kita nampak kanak-kanak di mana ada perasaan hasad dengki. Dia boleh datang daripada keluarga yang lain, dia mungkin tak pernah jumpa kawan ni, mungkin tak faham pun bahasa dia, tak boleh bertutur berbicara pun bahasa orang tersebut, tapi dia boleh main bersama-sama. Fitrah, menginginkan kebaikan. Lalu fitrah maksudnya menginginkan kebaikan, sifat semula jadi yang menginginkan kebaikan. Lalu kita berdoa, ya Allah, jadikanlah bila aku berpagi, menempuh waktu pergi di atas fitrah yang mana digalakkan oleh agama, ditunjukkan oleh agama Islam. Fitrah Islam, fitrah yang baik. Tak ada pada waktu itu hasad, tak ada pada waktu itu sifat tercela, tak ada pada waktu itu menginginkan keburukan untuk orang lain dan manusia. Kemudian apakah lagi kita minta? Wa kalimatil ikhlas. Ya Allah, jadikanlah kami berpagi, kami menempuh waktu pagi di atas kalimah ikhlas. Ianya ataf, ianya kembali kepada Allah. Sebab itu perkataan kalimah berbaris bawah, kalimati. Kenapa kalimati berbaris bawah? Kerana dia ambil daripada Allah. Ala kalimatul ikhlas, dan kami berpagi di atas kalimah ikhlas, iaitu la ilaha illallah, yang mana moga-moga kita menempuh pagi kita dengan kita melakukan apa jua perkara kerana Allah. Bila kita pergi bekerja, niat dia untuk mencari redha Allah. Bila kita belajar mengajar, niatnya adalah untuk mencari redha Allah. Bila kita pada waktu itu cukupkan keperluan keluarga kita, nafkah mereka, tujuannya adalah untuk mencari redha Allah. Lalu apa pun yang kita buat, kita sematkan dalam hati kalimatil ikhlas, moga aku berpagi ataupun moga aku berpetang, menempuh waktu petang dengan kalimah ikhlas, la ilaha illallah. Kita buat semuanya adalah kerana Allah. Sebab itu bila kita buat semuanya adalah kerana Allah, maka benda yang nampak biasa akan menjadi ibadah. Bila contohnya kita makan pada waktu itu, makan adalah perkara biasa, semua orang makan. Tapi bila kita makan dengan niat supaya ada kekuatan untuk beribadah kepada Allah, tempoh makan itu adalah ibadah. Kita makan dengan doa yang diajar oleh Nabi, tempoh makan itu adalah ibadah. Tempoh tidur berjam-jam itu adalah ibadah. Sebab itu Nabi SAW nak fahamkan konsep ibadah yang mana ianya adalah buat kerana Allah dan mengikut contoh yang telah ditunjuk, diajar oleh Rasulullah. Sebab itu sabda Nabi SAW, ketika mana salah seorang di antara kamu bersama dengan isterinya, maka itu adalah pahala. Maka para sahabat bertanya, bagaimana itu boleh jadi pahala wahai Rasulullah? Padahal kami sedang menyempurnakan syahwat kami, menyempurnakan pada waktu itu keinginan nafsu kami. Maka sabda Nabi SAW, kamu maklumkan kepadaku, kalaulah disempurnakan syahwat itu pada perkara yang haram, adakah itu dosa? Mereka menjawab, ya. Maka apabila disempurnakan syahwat pada waktu itu dengan niat yang baik, dengan doa yang diajar oleh baginda Rasulullah, maka ianya menjadi pahala.
Sebab itu kita nak ada pada kesedaran kita berpagi dan berpetang. Kenapa? Ala fitratil ikhlas, iaitu ala kalimatil ikhlas, iaitu di atas kalimah ikhlas yang kita buat sesuatu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dini nabiyina Muhammad, kita berpagi ataupun kita menempuh waktu petang di atas agama Nabi Muhammad, tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebab itu lengkap. Apa maksud kalimatul ikhlas? La ilaha illallah din nabiyina Muhammad, maksudnya Muhammadur Rasulullah. Dan itulah yang selalu kita dengar, kita nak buat sesuatu untuk mencari redha Allah, mengikut apa yang telah diajar dan ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu itu antara maksud kalimatul ikhlas, buat kerana Allah, dini nabiyina Muhammad, mengikut apa yang telah ditunjuk, diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wa millati abina Ibrahim, dan kami berpagi ataupun berpetang pada agama, pada millah abina, bapa kami Ibrahim, yang mana baginda adalah hanifah muslimah. Baginda adalah seorang yang hanif, yang lurus, berpegang kuat pada perintah Allah. Muslimah maksudnya dalam keadaan menyerah diri. Kita boleh belajar banyak daripada sifat Nabi Ibrahim. Apakah maksud muslimah? Menyerah diri. Apakah maksud muslim? Orang yang menyerah diri. Nak menyerah diri kepada siapa? Kepada perintah Allah, kepada kehendak Allah. Kenapakah baginda Nabi Ibrahim kita boleh belajar dan kita boleh contohi banyak daripada baginda? Bagaimana banyak peristiwa, contohnya ketika mana korban, ketika mana meninggalkan keluarga baginda, ketika mana pada waktu itu baginda dalam pembinaan Kaabah, dalam penyembelihan anak baginda Ismail. Itu semua adalah sifat-sifat muslimah, iaitu yang kita boleh contohi sifat menyerah diri kepada kehendak Allah. Dan kita mengaku wama ana minal musyrikin, dan tidaklah aku daripada kalangan orang-orang musyrik. Apakah maksud musyrik? Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kita tak sekutukan Allah dengan apa-apa. Pada amalan kita, pada kepercayaan kita, pada ucapan percakapan kita, kita tidak menyekutukan Allah dengan apa-apa. Lalu ini adalah doa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Abzah. Lagi sekali kita baca apakah dia. Dalam riwayat ini disebut Nabi baca pada waktu pagi, asbahna. Tetapi kalaulah kita nak baca juga pada waktu petang sebagai permintaan dan ingatan untuk diri kita, tidak menjadi masalah, kerana maknanya adalah makna yang baik. Lalu sama-sama kita baca untuk kali ketiga, asbahna. Kalau petang, amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Lalu maknanya adalah makna yang sangat baik. Kita minta agar kita berpagi ataupun berpetang dengan permintaan-permintaan yang kita telah faham terjemahan dan maknanya. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebab Abdullah bin Abi Abzah ketika mana meriwayatkan ini, maka pada waktu itu perkataan yang ketiga, yang mana asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina. Kenapa Nabi sebut nabiyina? Padahal Nabi yang sedang baca doa ini. Bukankah sepatutnya Nabi SAW sebut wadini, dan pada agamaku? Sebab Nabi yang baca, bukan Nabi yang suruh para sahabat untuk baca, ataupun Nabi ajar para sahabat untuk baca. Maka kata Imam Nawawi, saya berpendapat, saya ini adalah Imam Nawawi, bahawa demikianlah riwayat dalam kitab yang tertera dengan perkataan wadini nabiyina Muhammad. Nabiyina kena betulkan di sini. Dia punya bahasa ni kena betulkan. Wadini betul.
yang mana bawah tu Nabiyya tu silap tu. Sepatutnya Nabiyina. A tu padamkan, tulis I-N-A. Nabiyina. Sama macam bahasa Arab yang atas. Kata Imam Nawawi, demikianlah yang ada dalam kitab dengan perkataan, maksudnya dalam riwayat, wadini Nabiyina Muhammad. Dan hal ini tidak salah, kerana mungkin Rasulullah ketika membaca ini, Nabi membaca dengan suara yang kuat, supaya didengari oleh sahabat yang lain dan mereka boleh belajar. Sebab itu Nabi sebut dini Nabiyina. Walaupun Nabi baca untuk diri sendiri, sepatutnya Nabi baca dini, agamaku. Sebab Nabi yang bawa ajaran tersebut. Tapi kata Imam Nawawi, inilah riwayat yang betul yang ada dalam riwayat Ibnu Sunni pada kitab Amalul Yawmi wal Lailah dengan riwayat dini Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah sahabat-sahabat jelas? Lalu adakah sahabat-sahabat dapat doa ni? Doa ni adalah antara doa yang biasa diamalkan. Ada doa yang biasa diamalkan. Ada dalam kumpulan doa Al-Wirdul Latif dan sebagainya. Okey. Seterusnya, riwayat yang ke-225. Riwayat yang ke-225. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru join, ahlan-ahlan kepada semua, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Okey, jom kita lihat riwayat yang ke-225. Lalu pada riwayat yang ke-225, begitu juga dalam kitab Ibnu Sunni, iaitu Amalul Yawmi wal Lailah. Kata Imam Nawawi, warawaina, dan kami riwayatkan fi kitab Ibnu Sunni, pada kitab Ibnu Sunni, iaitu Amalul Yaumi wal Lailah, amalan pada waktu pagi dan malam. Daripada siapa? Daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abdullah bin Abi Aufa, pada waktu pagi Nabi SAW selalu membaca doa berikut. Lalu doa ini dibaca pada waktu pagi. Ahlan-ahlan. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru join. Sebentar. Okey. Lalu doa yang berikut. Apakah doa yang berikut yang Nabi baca pada waktu pagi? Maka doanya berbunyi, asbahna. Sama-sama sahabat ikut. Asbahna wa asbahal mulku lillahi azza wa jal walhamdu lillah wal kibriya'u wal azamatu lillah wal khalqu wal amru wal lailu wal naharu wa ma sakana fihima lillahi ta'ala. Allahumma ja'al awwala hadha an-nahari salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Lalu pada riwayat Abdullah bin Abi Aufa, Nabi baca doa ini pada waktu pagi. Sebanyak sekali. Lalu, jom kita lihat maknanya. Apakah maknanya? Asbahna, kami menempuh waktu pagi. Wa asbaha, dan menempuh waktu pagi. Al-mulku, segala apa yang berada di dalam kerajaan. Lillahi, milik Allah. Azza, yang maha mulia, wajalla, dan maha tinggi. Lalu ini adalah doa yang banyak memuji Allah. Lalu bila kita waktu pagi, kita kata, ya Allah, aku menempuh waktu pagi dan bukan sekadar aku. Semua makhluk-makhluk yang berada dalam kerajaan-Mu, ya Allah, semuanya menempuh waktu pagi. Dalam keadaan Engkau adalah Azza, maha mulia, wajal, maha tinggi. Dan seterusnya kita puji lagi Allah. Apa yang kita baca? Walhamdu, dan segala puji-pujian lillahi, hanyalah milik-Mu, ya Allah. Wal kibriya,
wal azamah, segala kebesaran dan segala keagungan, lillah, hanyalah milikmu ya Allah. Wal khalqu, segala makhluk, wal amru, dan segala urusan ataupun perintah berkenaan dengan makhluk, wal lailu, dan malam, wan naharu, dan siang, wama sakana, dan apa jua yang tinggal, fihima, pada tempoh pagi dan juga malam, lillahi, semuanya adalah milikmu ya Allah Ta'ala, engkau maha tinggi. Dan itu adalah puji-pujian kepada Allah. Dan di hujung doa itu kita meminta, Allahumma, ya Allah, ij'al, jadikanlah, awwala hadzan nahar, permulaan pagi hari ini, salaha, sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Salah maksudnya baik, adalah islah, daripada situ datangnya islah, nak memperbaiki, menambah baik. Lalu kita minta, ya Allah, pagi ini ya Allah, jadikanlah permulaannya adalah kebaikan untuk kami, lebih baik untuk kami daripada sebelum-sebelumnya. Wa awsatahu, dan jadikanlah pertengahan hari ini najaha, sebagai sesuatu yang mendatangkan hasil yang baik, keberhasilan yang baik. Najah memberi makna kemenangan, najah memberi makna kejayaan, tetapi diterjemahkan di sini sebagai keberhasilan sebab nanti perkataan yang berikut pun maknanya lebih kurang sama. Wa akhirahu, dan jadikanlah pada penghujung hari ini ya Allah, falaha, sebagai kemenangan, dan di sini diterjemahkan sebagai kebahagiaan ataupun memberi makna kejayaan. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih daripada sekalian yang mengasihani. Lalu ini kita minta, bila kita bertemu je waktu pagi, kita minta terus sampai petang. Ya Allah, pagi hari jadikanlah mendatangkan sesuatu yang baik untuk aku. Dan bila pagi harinya baik, maka automatik ya Allah, petangnya, kemudian tengah harinya, pertengahan hari, penghujung hari, jadikanlah ianya adalah kebaikan, kejayaan, kebahagiaan, keberhasilan untuk kita. Dan daripada sini sebenarnya kita belajar, sebenarnya yang menentukan apa yang berlaku pada waktu petang ataupun pada waktu malam adalah apa tindakan yang kita buat pada waktu pagi. Sebab itu pada waktu pagi apa yang kita buat? Kita digalakkan untuk qiyamul lail, bangun awal qiyamul lail. Pada waktu pagi apa yang kita digalakkan? Minta doa pada penghujung malam, kerana itu adalah waktu yang mustajab. Pada waktu pagi apa yang kita digalakkan? Baca doa-doa, zikir-zikir yang diamalkan, yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Sebab bila kita mulakan pagi kita dengan energi yang baik, dengan doa, dengan pada waktu itu perintah suruhan Allah, kita dah ada hubungan dengan Allah, automatik petang, tengah hari dan malam, pada waktu itu kita akan mendapat hasilnya, mendapat kejayaan. Tetapi bagaimana? Yang mana pagi pun kita bangun lewat. Sebab itu sabda Nabi SAW, ketika mana manusia itu tidur, ada berapa ikatan pada kepalanya? Syaitan ikat pada dirinya, pada kepalanya 3 ikatan. Yang mana 3 ikatan tu tak terbuka kecuali bila dia berdoa. Ketika mana yang kedua dia berwuduk, dan yang ketiga adalah dia menunaikan solat. Ada setengah mengatakan maksud solat di situ adalah solat malam, ada yang mengatakan solat fardu subuh. Maka orang yang mana dia bangun pagi dalam keadaan pada waktu itu dia buat semua yang Nabi SAW tunjuk ajar, barulah dia boleh menjalani kehidupan dia seperti mana sabda Nabi SAW, dengan penuh nasyat, dengan penuh semangat, dengan penuh pada waktu itu, dengan penuh kebaikan. Tetapi kalaulah dia tak buat amalan-amalan, maka sabda Nabi SAW, dia akan bangun pagi dalam keadaan kaslan, malas, dalam keadaan lesu, dalam keadaan tidak bersemangat. Lalu sebab itu yang menentukan keadaan kita pada waktu petang dan malam
adalah apakah tindakan kita pada waktu pagi. Qiyam kita, tahajud kita, subuh kita, zikir kita, itu semuanya adalah perkara yang sepatutnya kita ambil berat dan jaga. Sebab itu kita nampak Nabi sangat ambil berat tentang zikir pada waktu pagi dan petang. Seterusnya, riwayat yang ke-226. Masa pun tak mengizinkan, kita telah tiba di penghujung masa. Lalu insya-Allah kita akan sambung riwayat 226. Kemudian terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Kalaulah ada yang kali pertama join ataupun yang belum join Telegram channel, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. InsyaAllah daripada masa ke semasa kita nak fokuskan perkongsian sirah dalam bentuk Q&A di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Lalu hanya perlu download perlu search kuliah UMAR Umar Aziz, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Kita jumpa malam ini. Malam ini ada perkongsian tambahan pada jam 9 malam, sambungan daripada sejarah Mekah yang biasanya kita buat pada jam 2.15 tengah hari sempena pada bulan haji ini. Malam ini kita akan berkongsi tentang Baitullah Kaabah pada jam 9 malam, sambungan daripada sejarah Mekah insya-Allah. Ianya adalah anjuran Facebook page Maghfirah Travel, namun saya akan sharekan linknya di Facebook Umar Aziz pada jam 9 malam insya-Allah. Jumpa pada malam ini. Kepada yang berkelapangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairah. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab, boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen. Di sini kita ambil kesempatan untuk kita sama-sama mendoakan. Tadi saya perasan ada untuk almarhumah Jamilah binti Abdul Samad, dan juga untuk sahabat yang pernah join ke program-program kita. Itulah almarhumah Rosnah binti Tajuddin. Salah seorang yang biasa join pengajian di Kubak Center, Rosnah binti Tajuddin, yang meninggal dunia pada jam 4.26 petang tadi. Sama-sama kita sedekahkan bacaan surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali buat kedua almarhumah ini, Rosnah binti Tajuddin dan juga Jamilah binti Abdul Samad, dan juga semua ahli keluarga kita yang telah pergi mendahului kita, sahabat taulan teman kita, dan seluruh almarhumah muslimin dan muslimat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga Allah ampuni mereka, tempatkan mereka di kalangan orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa jam 9 malam nanti buat yang berkelapangan insya-Allah. Terima kasih semua.